Assalamualaikum dan hai. Okey, saya teruskan dengan soalan trial by Selangor nombor 4. Raja 4 ialah graf yang menunjukkan pengambilan oksigen melawan masa yang dialami oleh seorang individu yang melakukan aktiviti cergas. Okey, kalau tengok kepada Raja 4 ini, ia adalah graf masa dan pengambilan oksigen. Okey, ni garis ni. Yang ni macam shark fin ni. Yang ini mewakili pengambilan oksigen. Okey, pengambilan oksigen. Okay, tapi yang garis dot-dot tu, yang tu merupakan keperluan oksigen. Ni, sini. Keperluan oksigen. Okey. Kalau tengok secara seimbas lalu dalam graf ini, okey, untuk pengambilan oksigen, okey, dia akan meningkat, lepas tu dia akhirnya mendatar sedikit masa senaman dilakukan, manakala untuk bahagian pemulihan pengambilan oksigen ni akan berkurang. Okey, manakala keperluan oksigen semasa senaman, dia akan meningkat. Okey, meningkat dan mendatar. Alright. Kita pergi kepada soalan. Berdasarkan Rajah 4, kenal pasti kawasan berlorek berlabel P dan Q. Okey, kawasan berlorek di mana? Okey, kat kawasan P kat sini, masa senaman. Okey, semasa senaman, manakala bahagian Q adalah semasa pemulihan, iaitu selepas senaman ataupun aktiviti cergas dilakukan. Kebahagian P ini adalah kawasan kekurangan oksigen ataupun kawasan hutang oksigen. Manakala bahagian Q selepas senaman ataupun aktiviti cergas dilakukan, itu adalah kawasan hutang oksigen telah dibayar. Okey. Soalan seterusnya, tuliskan persamaan perkataan untuk proses biokimia yang berlaku di kawasan P. Dia nak awak datangkan satu persamaan tindak balas dalam bentuk perkataan. Okey, jawapannya adalah glukosa hasilkan asid laktik campur tenaga. Okey, glukosa. Tak ada oksigen ya. Tiada oksigen untuk substrat tindak balas. Sebab apa? Sebab kawasan P ini adalah kawasan yang kekurangan oksigen. Soalan seterusnya. Dalam satu acara sukan, seorang peserta acara larian 800 meter mengalami hutang oksigen pada jarak 200 meter. Peserta ini tetap meneruskan lariannya untuk tiba ke garisan penamat walaupun sepatutnya berhenti. 1. Terangkan respirasi yang berlaku pada otot pelari tersebut bermula dari jarak 200 meter lariannya. Dia dah habaq kat sini bahawa pada 200 meter pertama pelari tersebut mengalami hutang oksigen.
ni dah bagi clue kepada awak ni sebenarnya. Jawapannya adalah pelari mengalami hutang oksigen. Sel otot mengalami fermentasi asid laktik. Okey, ini bagi saya ini adalah permulaan poin jawapan yang dikira sebagai markah. Sebab ayat yang pertama tadi, pelari mengalami hutang oksigen. Yang ni kita dah mengulang soalan. Okey, mengulang soalan. Penguraian glukosa secara tidak lengkap berlaku. Asid laktik dan sedikit tenaga iaitu sebanyak 150 kJ terhasil. Okay. Yang ni berbalik kepada soalan dan juga boleh juga dirujuk kepada persamaan ni lah yang kita dah jawab dalam soalan sebelumnya. Okey, soalan seterusnya. Selepas menamatkan lariannya, atlet tersebut berehat dan menjalani pemulihan. Nyatakan kepentingan pemulihan kepada tisu otot rangkanya. Jawapan, untuk menyingkirkan asid laktik yang terkumpul pada sel otot. Sel otot mendapat bekalan oksigen berlebihan pada waktu ini, maka kelesuan otot dapat dipulihkan. Soalan nombor 5. Rajah 5.1 menunjukkan gerak balas yang ditunjukkan oleh anak benih yang diletakkan dalam keadaan gelap. Keadaan gelap maksudnya tiada cahaya. Okey, tiada cahaya. Berdasarkan rajah 5.1, nyatakan jenis gerak balas yang berlaku. Jenisnya adalah geotropisma. Tiada cahaya kan? Tapi masih lagi anak benih boleh tumbuh. Tak lain tak bukan. Gerak balas yang berlaku adalah geotropisma. 2. Terangkan kesan kepekatan hormon oksin terhadap gerak balas di bahagian pucuk. Okey. Di bahagian pucuk, kena pasti dulu mana satu pucuk, mana satu bahagian akar. Okey, ini adalah bahagian pucuk, manakala ini adalah bahagian akar. Graviti berada di mana? Graviti berada di bawah. Okey, graviti berada di bawah. Ini adalah dia punya rangsangan. Okey, kalau tengok pada bahagian pucuk ni, dia akan tumbuh menjauhi graviti. Okey, menjauhi graviti, okey. Tumbuh ke atas, menjauhi graviti. Kenapa? Apakah peranan oksin yang menyebabkan pucuk ini tumbuh menjauhi graviti? Kita tengok cadangan jawapan. Kepekatan oksin pada bahagian bawah pucuk adalah tinggi. Sel di bawah pucuk memanjang lebih cepat berbanding sel di bahagian atas. Maka pucuk tumbuh ke atas. Pucuk menunjukkan geotropisma negatif. Okey. Ini adalah bahagian pucuk. Ini bahagian pucuk. Okey, mana satu bahagian bawah tu? Bahagian bawah adalah di sini. Ini adalah bahagian bawah. Bahagian bawah pucuk mengandungi kandungan ataupun kepekatan oksin lebih tinggi berbanding bahagian atas pucuk. Bahagian atas pucuk di mana? Kat sini. Bahagian atas. Okey. Maka apabila kepekatan oksin lebih tinggi di bahagian bawah pucuk, okey, di bahagian ni, bahagian sel di bahagian bawah pucuk memanjang lebih cepat berbanding sel bahagian atas. Kena ingat bahawa di bahagian pucuk ini, kalau kepekatan oksin tinggi, ia akan merangsang pemanjangan sel.
bahagian pucuk Okey, tapi kalau di bahagian akar, okey. Kandungan ataupun kepekatan oksigen lebih tinggi di bahagian bawah, juga sama seperti akar di bahagian bawah. Tapi di bahagian akar ni, kepekatan oksigen yang tinggi akan merencat pemanjangan sel. Okey, kalau dah merencat pemanjangan sel di bahagian bawah akar akan memanjang lebih lambat berbanding sel di bahagian atas. Jadi, akar akan tumbuh ke bawah, akan menunjukkan geotropisme positif. Okey, soalan seterusnya. Rajah 5.2 menunjukkan kaedah yang dijalankan oleh seorang petani bagi menghasilkan buah tembikai tanpa biji. Okey, seedless watermelon. Okey, tengok pada rajah ini. Rajah ini saya nak tekankan juga sebab kadang-kadang soalan boleh diubah kepada di bahagian manakah fitohormon X, di bahagian manakah fitohormon Y boleh disembur kepada tumbuhan untuk merangsang partenokarpi. Okey, partenokarpi. Jadi awak boleh jawab, okey, fitohormon X disembur ke arah bunga yang belum disenyawakan. Namakan fitohormon X. Fitohormon X nama dia adalah oksin. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada kemandirian spesies buah tanpa biji. Terangkan jawapan anda. Tiada biji benih terhasil untuk membiak generasi seterusnya. Okay, tak ada biji kan? Spesies buah akan pupus, lama-kelamaan boleh jadi pupus, dan tiada variasi terhasil. Jadi ingatlah yang ni, kalau buah tembikai tanpa biji ataupun buah-buah lain tanpa biji, teknik ini kita panggil sebagai partenokarpi, menggunakan hormon oksin yang disembur kepada bunga yang belum disenyawakan.